Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Mukasyafatul Qulub. Kita sampai muka surat 35. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tanda kecintaan itu adalah menuruti orang yang dicintai dan menghindarkan diri daripada penentangan terhadapnya. Maka tanda seorang itu mencintai orang lain, maka dia akan mengikut orang yang ia cintai. Maka para sahabat mereka itu mengikuti apa sahaja yang Nabi tunjuk, kerana mereka mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang mengikuti orang yang ia cinta, lalu orang yang ia cinta itu membawa kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Sesiapa yang mengikuti orang yang ia cinta, lalu orang yang ia cinta membawa kebinasaan, dia akan mendapat kebinasaan. Sesiapa yang bersama dengan orang yang ia cinta, lalu orang yang ia cinta itu mendapat redha Allah, maka dia mengikuti orang yang ia cinta, dia pun akan mendapat redha Allah. Maka sahabat Nabi SAW mengakui bahawa ia mencintai Rasulullah, sedangkan dia tidak ada amal yang banyak. Baginda bersabda, anta man ahbabta fil jannah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta di dalam syurga. Maka orang yang ia cinta itu membawa adalah ahli syurga, dia mengikuti orang itu, dia akan bersama dengan orang itu yang membawa dia ke syurga. Tetapi kalau dia tidak mengikuti, bermakna itu bukan bukti dia cinta pada orang tadi. Maka bukti kecintaan itu adalah menuruti orang yang dicintai, dan juga dalam waktu yang sama menghindarkan diri daripada penentangan terhadapnya. Apa yang orang yang ia kasih itu membenci, dia pun turut membenci. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya Allah berfirman, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka itu cinta kepada aku, yakni kepada Allah, ikutlah engkau wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kalau engkau ikut aku, Allah cinta pada kamu. Maka begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah, dan Allah perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangi oleh Rasulullah itu kamu ambil belaka, kamu ikut, dan apa yang ditegah, yang dilarang, kamu jauhkanlah. Ini bukti ia kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelompok orang datang kepada Al-Imam Shibli rahimahullahu taala, maka berkata, datang orang ramai jumpa Imam Shibli. Imam Shibli bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, saya adalah pecinta kamu, kami ini cinta kepada kamu, kami kasih kepada kamu. Kemudian ia menerima mereka. Tak apa, Imam Syibli kata, baik, betul engkau ini cinta kepada aku, engkau ni pecinta aku? Ya. Imam Syibli ambil batu lempar pada golongan itu. Lempar pada kumpulan yang datang. Lalu lari mereka. Bila lari mereka itu, Al-Imam Syibli bertanya, kenapa engkau lari daripada aku? Kalau engkau mencintai aku, kenapa engkau tidak
engkau lari daripada ujian aku. Maka Imam Syibli pun berkata, ahli mahabbah dia akan meneguk secawan anggur kecintaan. Maka bumi dan negeri menjadi sempit bagi mereka yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mereka tersesat di dalam keagungan. Maknanya mereka duduk dalam keagungan, tidak lari keagungan Allah. Mereka bingung di dalam kekuasaan Allah. Mereka meneguk secawan anggur kecintaan kepada Allah. Mereka tenggelam di dalam lautan keakraban dengan Allah Ta'ala. Dan mereka bersenang-senang di dalam munajat kepada Allah. Sesiapa yang duduk bersama dengan Allah, dia di dalam dakapan kecintaan terhadap Allah, maka dunia itu luas baginya walau orang melihatnya sempit. Cuba lihat rumah Rasulullah sempit, pakaian Rasulullah 2-3 helai sahaja. Rasulullah ada harta? Tidak ada harta. Bila tidur atas tikar sahaja yang berbekas tubuh belakang Nabi. Makanan Rasulullah hari ada, tidak ada. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Orang melihat Rasulullah, sahabat menangis melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Raja Rom, Raja Parsi duduk dalam keadaan mewah hebat. Rasulullah beritahu, biarlah mereka ambil dunia, kita ambil akhirat. Dilihat zahirnya sempit, tetapi hakikatnya tenang, luas. Maka duduk dalam keadaan kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan. Tapi ada orang yang diberi nampaknya luas, nampaknya hebat, tapi jiwa sempit. Mungkin orang itu ada pangkat besar, ada kenderaan besar, ada rumah besar, ada harta banyak, tetapi hati mereka sempit. Tapi ada orang yang bersama Allah, nampak rumah sempit, tak ada apa-apa pun, tetapi hati mereka luas, tenang jiwa mereka. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah, kecintaan itulah yang paling utama. Kerana kecintaan mendatangkan keakraban, mendatangkan kedekatan. Maka jadilah ia bersama dengan Allah, Allah bersama dengannya. Maka dia menjadi orang yang sabar. Kerana Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Disebabkan rasa cinta dia kepada Allah. Lalu pujangga bersyair, ia mendendangkan syair, menyebut cinta, lalu cinta membawa ke aku di dalam kemabukan. Cinta itu kepada Tuhanku memabukkan aku. Pernahkah engkau lihat orang yang pecinta itu dia tidak mabuk? Kalau dia tidak mabuk, dia bukan orang yang bercinta. Apabila dia bercinta, dia tidak hiraukan yang lain, dia hanya menghiraukan orang yang ia cinta. Maka itulah cinta. Dan cinta yang sebenar adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Maka ada orang yang mengatakan, seekor unta itu kalau dia mabuk, ia tidak akan makan rumput selama 40 hari. Akan tetapi ketika mana walaupun dia ini tengah mabuk, unta jantan mabuk dengan unta betina. Begitu juga kuda. Kalau kuda itu mabuk dengan kuda betina, dia lari beratus-ratus kilometer pun tidak sedar. Maknanya unta itu kalau dia sudah mabuk, unta jantan mabuk dengan unta betina, maka dia tidak makan selama 40 hari. Dalam keadaan itu, baik unta itu tidak makan kerana mabuk, terkenang kepada unta betina. Lalu diletakkan kepadanya di belakangnya dengan beban yang begitu berat, dipikulnya. Dia mampu pikul, sedangkan beban itu selama ini tak mampu pikul. Ia sudah hilang dah rasa berat di atas kepalanya, kerana berat menanggung rindu lagi berat. Menanggung rindu itu lagi berat. Maka apabila bergetar di dalam hatinya sebutan kekasihnya, ia sudah tidak lagi menyukai rumput dan tidak lagi merasa letih memikul beban kerana
kerinduan kepada kekasihnya. Oh, boleh jadi itulah orang yang mengatakan bahawa makan pun tak kenyang, mandi pun tak basah. Macam mana mandi tidak basah? Begitu kemabukan. Tetapi mabuklah kita dengan Allah, mabuklah kita dengan Rasul, cintalah kita kepada Allah, cintalah kita kepada Rasul. Kalau demikianlah keadaan unta yang meninggalkan keinginan memikul ataupun tidak merasa berat memikul beban kerana kekasihnya dan sehingga dapat meninggalkan syahwat makannya, bagaimana orang yang beriman kepada Allah? Dia bila dia inginkan cinta kepada Allah, dia kena meninggalkan syahwat yang diharamkan oleh Allah. Dia kena meninggalkan nafsu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia kalau dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa kalau unta itu tidak terasa berat, maka jangan kita merasa berat di atas suruhan Allah Ta'ala. Jangan rasa berat sembahyang, jangan rasa berat. Sampai masa terus sembahyang. Dengar azan, tidak boleh lagi fikir yang lain. Kita kena buat sesuatu yang menggembirakan Allah dan Rasul. Jangan buat sesuatu yang menggembirakan nafsu dan syaitan. Maka rasakanlah ringan. Rasakanlah ringan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan. Biarlah pada peringkat awal ni kita rasa berat, tapi kita lawan. Biar rasa berat, tapi kita jadikan ia ringan. Siapa yang menjadikan apa yang Allah perintahkan itu ringan, Allah meringankan dia. Sesiapa yang merasa berat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka ia akan menjadi berat. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah seorang itu dia sanggup menerima bebanan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidakkah anda boleh memikul di atas bahu anda beban yang berat datang daripada Allah? Ataupun bolehkah kita ini mengerjakan sedikit kebaikan ataupun mengerjakan kebaikan dengan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bahkan kalau tak mampu buat banyak rakaat, buatlah rakaat, jangan meninggalkan. Kalau tidak mampu juga membuat beberapa rakaat yang sunat, jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Maka dikatakan bahawa ada satu orang sahabat kata, ya Rasulullah, saya ini tak mampu nak buat ibadat banyak. Boleh tak kalau saya buat yang wajib, saya boleh masuk syurga? Nabi kata boleh. Tapi syarat, kalau kamu mau buat yang wajib nak masuk syurga, jangan buat maksiat. Boleh masuk syurga. Lalu Imam Al-Ghazali membahagikan orang ini kepada 3. Yang pertama dia panggil Salim. Apa makna Salim? Salim ini orang selamat. Dia hanya buat yang wajib sahaja. Dalam waktu yang sama dia meninggalkan maksiat. Tapi yang kedua itu lebih baik. Yang kedua dia panggil Rabih. Rabih ni orang yang untung. Orang yang untung ini dia buat yang sunat, dia buat yang wajib, dia buat yang sunat, dia tinggalkan maksiat. Tapi jangan jadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga dia panggil khasir, orang yang rugi. Orang yang rugi ini yang wajib tak buat, yang sunat tak buat, maka melakukan maksiat. Wal iyazubillah. Maka dikatakan bahawa Imam Ghazali memberitahu kepada kita, kalau kamu cuba ataupun inginkan kecintaan kepada Allah Ta'ala, sangguplah kamu menanggung bebanan ataupun tanggungjawab kamu ataupun menerima segala perintah Allah Ta'ala. Kalau tidak, pengakuan kita hanyalah kata-kata yang tidak bermakna, yang tidak memberi kemanfaatan bagi kepentingan dunia ataupun ke negeri akhirat. Sama ada manfaat itu tidak memberi manfaat pada makhluk dan juga pada pencipta makhluk, yakni Allah Ta'ala. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, barang siapa, ini kata Sayyidina Ali, barang siapa merindukan syurga, maka bersegeralah menuju kebaikan. Barang siapa yang takutkan neraka, cegahlah diri daripada kemaksiatan. Barang siapa yang meyakini kematian,
hendaklah dia memandang remeh akan kelazatan. Hebat kata-kata Sayyidina Ali ini. Dia kata kalau kamu inginkan syurga, segeralah menuju kebaikan. Cepat-cepat kita mengajarkan kebaikan. Apabila kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar semata-mata kerana Allah, bermakna kamu menuju jalan kepada syurga Allah. Tetapi kalau kamu menyatakan, kalau kita menyatakan saya tidak ingin neraka, maka tinggalkan kemaksiatan, yakni cegahkan diri daripada syahwat, dengan arti kata tinggalkan kemaksiatan. Dan seandainya kamu yakin kematian, kalau yakin kematian, pandanglah remeh akan kelazatan. Memang lazat tidur, tapi kita yakin kita mati, maka kita kurangkan tidur. Memang lazat makan, memang suka makan, lepas makan, tetapi kita yakin kita akan mati, maka jaga, jangan makan benda syubhah, jangan makan benda yang haram, jangan makan terlalu banyak. Ada juga puasa sunat, jangan tiada. Maka ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu ditanya kepada Ibrahim Al-Khawas, wahai Ibrahim Al-Khawas, apa pandangan kamu tentang syurga? Syurga ini sebenarnya menghapus segala keinginan. Maknanya apa? Tengok Al-Khawas, kalau orang tanya kita, Ustaz, apa dia syurga? Oh, syurga tempat yang indah, banyak nikmat, banyak kan, maknanya kebaikan. Tapi Ibrahim Al-Khawas tidak jawab begitu. Wahai Ibrahim Al-Khawas, apakah yang dikatakan syurga? Lalu dikatakan syurga itu, syurga adalah menghapus segala kelazatan, menghapus segala keinginan. Apa maksud dia? Disebut dalam hadis, huffatin nar bisyahawat, huffatil jannah bil makarih. Dilingkungi neraka itu dengan keinginan hawa nafsu. Nak masuk neraka memang mudah, memang mudah. Ia bertepatan dengan nafsu kita. Cuba tanya orang yang minum arak, sedap tak? Sedap. Wallahu a'lam, kita tak pernah rasa. Maknanya, tapi neraka ini huffatina bisyahawat, dilingkungi neraka itu dengan keinginan hawa nafsu. Maka mudah nak masuk neraka. Cara dia ikut nafsu. Masa nak tidur, masa nak makan, masa nak seronok, ikut nafsu. Itulah neraka. Tapi syurga, huffatul jannata bil makarih. Maka sesungguhnya dilingkungi syurga itu dengan sesuatu yang kita tidak suka. Maka begitu. Memang tidak suka kalau boleh nak tidur lama, tapi tak nak, kerana kita nak cari syurga, kena tidur 2-3 jam, bangun malam tahajud. Begitu. Ada masa kosong, Allah berat, tapi terpaksa baca Quran. Kalau kita rasa malas, kita tidak mengikuti jalan ke syurga. Memang begitu. Nak syurga, kena lawan, buang sifat malas. Lepas subuh memang sedap tidur, tetapi tidur lepas subuh mendatangkan kemukaan Allah, menyempitkan akan rezeki. Maka nak tak nak, kena juga baca zikir juga lepas subuh. Siapa jatuh-jatuh tasbih. Maknanya begitu. Maka kata Ibrahim Al-Khawas, apa itu syurga? Hebat ulama sufi menjawab. Apa ulama sufi kata? Syurga, dia tak sebut benda-benda nikmat. Syurga adalah yang menghapus segala keinginan nafsu kamu. Itu syurga. Dan yang membakar semua sifat dan keperluan kamu. Keperluan kamu, dan menenggelamkan diri ke dalam lautan isyarat Allah Ta'ala. Ikut telunjuk Allah, itu syurga. Ikut telunjuk nafsu dan syaitan, itu neraka. Begitulah gambaran Ibrahim Al-Khawas. Lihat pandangan mereka itu. Maka demikianlah apa yang kita inginkan. Kita inginkan kebaikan di sisi Allah, kita inginkan keredaan Allah. Kita tidak layak masuk di dalam syurga, tetapi kita layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Maka rahmat Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala boleh beri kepada ahli maksiat, kepada ahli orang munafik, bahkan kepada orang kafir. Boleh kalau Allah memberi rahmat kepadanya. Maka kita yang
mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah jalan agar Allah kasih kita. Lalu orang bertanya kepada, saya lupa dah, satu orang ulama sufi. Dia kata, kalau orang bertanya kepada kamu, adakah kamu mencintai Allah? Kalau kamu mengatakan ya, kamu dusta. Kalau kamu kata ya, saya cinta Allah, dusta kamu. Kalau saya kata saya tidak cinta Allah, jatuh kafir boleh jadi. Boleh jadi. Jadi nak jawab ya pun serba salah, nak jawab ya pun salah, nak jawab tidak pun tak boleh. Takkanlah kamu tak nak cinta Allah? Kalau kamu cinta tak Allah? Tidak. Bermakna kamu benci Allah. Habis tu kamu cinta tak Allah? Cinta. Bermakna kamu pembohong. Sebab seorang yang bercinta, dia akan mengikut apa orang yang ia cintai. Kalau dia bercinta dengan Allah, dia akan ikut Allah. Kalau kamu tidak mengikut Allah, kamu itu berdosa sebab kamu kata kamu cinta Allah. Maka kalau orang bertanya kepada kamu, adakah kamu mencintai Allah? Lebih baik kamu diam daripada kamu menjawabnya. Lalu dia kata, kenapa kamu diam? Ya, saya kena buktikan kecintaan kepada Allah. Kerana cinta bukan kata-kata. Cinta itu bukan kata-kata, tetapi cinta itu perlukan bukti daripada kata-kata, daripada amalan, dan perlukan pengorbanan. Maka yang dikehendaki cinta ia kepada Allah, cinta dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasul itu adalah kecintaan dia dengan kepatuhan kepada Allah. "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam, beritahu para sahabat, kamu semua cinta pada Allah ke? Kalau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, baru Allah cinta kepada kamu. Ikut Rasulullah. Apa ikut Rasulullah? Ikut sunnah yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sunida ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa tikrar wa takriran. Maka apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, daripada perkataan, wa min fi'lin, daripada perbuatan, wa min takririn, daripada ketetapan Nabi. Maknanya, maka kecintaan kepada Allah dan Rasul adalah satu kewajipan dengan jalan kepatuhan kepada segala perintah Allah dan segala perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang itu cinta kasih kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapat limpahan keampunan Allah Taala. Kita mau ampun Allah, kita mau keampunan Allah. Sesiapa yang ingin keampunan Allah, dia kena mencari kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah adalah jalannya mengikuti segala perintah Allah dan juga Rasul. Ada yang mengatakan, apabila seorang hamba mengetahui bahawa kesempurnaan yang hakiki tiada yang lain kecuali milik Allah Ta'ala, dan bahawa setiap yang nampak sempurna dari dirinya ataupun orang lain adalah dari ataupun kerana Allah Ta'ala. Baik, kecintaan yang sebenar ini ataupun kesempurnaan kecintaan yang hakiki, dia kena tahu adalah milik Allah. Cinta yang sebenar itu milik Allah Ta'ala. Maka bila dia melihat apa yang ada pada orang, maka melihat ianya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menuntut keinginan mentaatinya dan mencintai segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa jalan, mana-mana jalan yang boleh mendekatkan diri pada Allah, ikuti jalan itu. Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala suruh kita berzikir. Bukan satu jenis zikir, macam-macam zikir Allah Ta'ala beri. Ada zikir subhanallah, alhamdulillah. Ada zikir betul selawat. Ada zikir la ilaha illallah. Ada zikir la hawla wa la quwata illa billah. Ada zikir subuhun kudusun. Ada zikir yang mana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berbagai-bagai jalan. Zikir pun berbagai-bagai Allah Ta'ala beri.
Maka kata ulama, jalan kecintaan kepada Rasul Allah dan Rasul itu banyak. Yang penting kamu ikut jalannya. Jangan tidak ikut, cari jalannya. Maka oleh kerana itu dikatakan bahawa mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala itu ditafsirkan. Apa dia? Keinginan untuk taat ataupun keinginan untuk taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ubudiyah, di dalam ibadat kepada Allah. Datang satu orang sahabat, ya Rasulullah, banyak sungguh amalan nak beramal dah agak. Banyak sungguh syariat Islam ini banyak. Berilah satu amalan sudah, nak satu amalan saja. Maknanya apa? Boleh tak kalau saya tambah sembahyang malam? Saya tambah puasa sunat, banyak puasa sunat, macam-macam jenis puasa sunat, macam-macam jenis sembahyang pada waktu malam, ada witirnya, ada sunat taubatnya, ada sunat tasbihnya, ada sunat tahajudnya. Saya nak saja boleh tak? Hak mudah. Ada juga sahabat minta, bagi saya amalan satu saja ya Rasulullah. Rasulullah kata tak apalah, ambil zikir sudah. Mu tambah puasa sunat, mu tambah tu wal yakul lisanaka zikra rutban bi zikrillah. Hendaklah kamu jadikan lidah kamu basah dengan berzikir pada Allah. Maka sahabat pilih jalan zikir. Maka ada orang masuk syurga dengan sebab zikir. Ada yang orang itu masuk syurga dengan sebab infak fisabilillah. Amalnya tak banyak tapi infak saja banyak. Maka dengan infak dia masuk dalam syurga. Ada yang orang itu dia masuk syurga dengan banyak amal, dengan ilmu. Maka dengan ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang ia tahu, maka dia masuk syurga. Ya, yang paling penting mahabbah itu taat kepada Allah, mengikut jalan yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu al-Imam Hasan Basri berkata, beberapa kaum, Imam Hasan Basri bercerita, dia kata beberapa golongan bertemu di hadapan, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, ya Rasulullah, sungguh kami cinta kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, betul mu cinta, hendaklah kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bishrul Hafi bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, wahai Bashar. Rasulullah berkata kepadanya, wahai Bashar, yakni Bishrul Hafi, kamu tahukah dengan apa Allah Ta'ala meninggikan kamu di kalangan sahabat-sahabat kamu? Kamu dibandingkan dengan orang lain, Allah Ta'ala tinggikan kamu. Lalu kata Bishrul Hafi, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, kamu menduduki tempat yang tinggi di kalangan orang-orang lain adalah disebabkan kamu berkhidmat dengan orang-orang soleh. Nabi tak kata dia, maknanya berkhidmat dengan orang-orang yang soleh. Sebab itu jalan kepada Allah ini mengikut kadar. Ada orang jadi ahli Quran, baca Quran banyak-banyak, itu jalan juga tunjuk dia cinta kepada Allah Ta'ala. Lalu katanya sebab apa? Sebab kamu ini berbakti dengan orang soleh. Lalu kata Imam Ghazali begini, kita ini yang pertama kita kena jadi orang yang alim. Alim, ahli ilmu, orang alim kalau boleh. Boleh tak jadi orang alim? Tak boleh jadi orang alim. Kalau tak jadi orang alim, tak boleh jadi orang alim, jadi orang yang kedua. Kamu kena jadi orang ahli ibadat. Maknanya, jadi sibuk kita pergi kuliah sini, kuliah sana, kemudian sampai sembahyang sunat, tapi ilmu tak banyak, tak apa. Orang alim, yang pertama kamu kena jadi orang alim dan ahli ibadat, dua-dua kalau boleh. Tak boleh. Ahli ilmu ini bukan semua boleh, Allah pilih saja, tapi jadi ahli ibadat lah. Seperti jadi ahli zikir, insya-Allah semua ahli zikir boleh jadi ahli zikir. Kalau orang alim ini kena jumpa ulama, kena belajar dah tahu ahli zikir, ambil zikir boleh beramal lalu. Maka yang kedua jadi ahli ibadat. Saya tak boleh jadi ahli ibadat. Orang kedua pun tak boleh. Sebab apa? Dah saya kena kerja. Nak kerja, nak sembahyang sunat duha, dok dang. Nak pegang tasbih, dok dang, dok pegang mesin je. Nak pegang tasbih, nak buat kerja, dok dang nak jadi ahli ibadat. Tak apa. Tak jadi ahli ibadat tak apa. Kamu kena jadi orang yang bekerja untuk membantu ahli ilmu dan ahli ibadat. Itu yang ketiga, kata Imam Ghazali.
Tak apa, maka orang yang ketiga ni bukan ahli zikir ni. Dia tak ada nak tengah tasbih tak ada. Dia tak sempat nak tengah tasbih sebab dia sibuk kerja dia. Maka ada kerja dia, maka dia jadi orang yang ketiga. Orang ketiga, orang yang bekerja untuk membantu orang ahli ilmu dan juga ahli ibadat. Mana-mana yang ada lebih sikit, dia tengok orang-orang rajin-rajin pergi kat masjid, tengok orang, dia pun tanya, pernah pergi umrah? Tak pernah. Saya nak sponsor awak pergi umrah. Sebab saya tengok awak ini rajin pergi masjid siang malam. Maka jadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga. Tak boleh juga jadi orang ketiga. Nega dah tak jadi juga. Orang ketiga pun tak jadi juga. Maka jadi orang yang keempat. Apa dia orang keempat? Dia bekerja untuk diri dia saja. Nak bantu ahli ulama tak mampu, nak bantu ahli ibadat pun tak mampu, untuk dirinya, dan dia berkhidmat dengan tenaga dia pada orang saleh. Kata Imam Ghazali, 4 golongan ini boleh masuk syurga ikut kamu nak masuk. Ikut mana? Ikut nombor 1 gelak gambar dah. Ikut nombor 2 pun berat gambar juga. Ikut nombor 3 setengah-setengah orang ada pitih. Cukup orang nombor 4 sudah. Khidmat untuk dia saja, untuk diri dia, ahli keluarga dia, dan berkhidmat dengan orang-orang soleh. Bishrul Hafi, Rasulullah tanya dia, mu ini tinggi di kalangan sahabat-sahabat kamu dibanding dengan orang lain. Sahabat-sahabat kamu ini kamu lebih tinggi. Sahabat kamu sembahyang, sahabat kamu berpuasa, tapi kamu tinggi pada dia. Sebab apa tahu tak? Tak tahu ya Rasulullah. Sebab kamu berkhidmat dengan orang soleh. Kamu berkhidmat dengan orang soleh. Kita membantu orang soleh, kita membantu orang alim, kita dapat pahala juga macam orang alim itu buat. Maka yang pertama kata Rasulullah, Bishrul Hafi, kamu lebih pada orang lain kerana kamu berkhidmat dengan orang soleh. Yang kedua, kamu ini memberi nasihat kepada sahabat-sahabat kamu. Apa-apa yang dia salah, kamu beri tegur-tegur dia, kamu nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, kamu ini cinta kepada sahabat-sahabat kamu. Kamu ada cinta kepada sahabat kamu. Yang keempat, kamu ini hidupkan sunnah aku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, dia adalah bukti dia mencintai aku. Maka saya nak petik kata-kata guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Yaakob. Beliau berkata, dia pesan masa itu saya belajar di pondok, dia pesan apa dia? Mesti ada sunnah di dalam diri kamu. Sama ada sunnah itu bentuk pakaian ke? Maknanya mesti kena ada sunnah pada diri kamu. Ataupun sunnah itu berbentuk percakapan. Rasulullah suruh kamu ini menghormati orang lain, bercakap dengan lemah lembut. Cakap lemah lembut, bukan buat-buat, tetapi kerana nak ikut Rasulullah. Ataupun mesti kamu ada sunnah dari segi ibadat. Saya tak tinggal dah sembahyang sunat duha kerana saya nak ikut sunnah Nabi. Mesti ada dalam kehidupan kamu. Ini kata Tuan Guru Haji Yaakob pesanan dia. Maka dikatakan bahawa bukti orang itu cinta Rasulullah, dia ikut apa yang telah ditunjuk oleh Nabi, antaranya dia menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Jangan malu dengan sunnah Nabi. Takkan nak pakai kopiah malu. Kita malu pakai kopiah. Kenapa kita boleh malu nak ikut sunnah Nabi, kita tidak malu dengan Rasulullah? Maka kata Imam Ghazali 4 tadi. Saya ulang balik tadi. Yang Imam Ghazali suruh jadi kamu orang alim yang beribadat, tak mampu. Yang kedua, kamu kena menjadi orang ahli ibadat walaupun tidak alim pun tak mampu. Kamu kena bekerja, cari harta untuk bantu orang alim dengan juga orang ahli ibadat pun tak mampu juga. Maka kamu kena jadi orang yang keempat, kamu bekerja supaya tidak menyusahkan orang ramai, kamu berkhidmat dengan orang-orang soleh. Kata Imam Ghazali, kalau kamu tak jadi 4 golongan ini, kamu adalah pembantu syaitan. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Katanya. Maka dikatakan bahawa seorang itu hendaklah dia ini tunjuk dia cinta Rasulullah, antaranya hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyeru pada jamaah
Ayuh kita berselawat kepada Nabi paling kurang 100 kali sehari, insya-Allah. Moga-moga kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.